doktor sebut soal guru, okey, dan tular baru-baru ini. Saya sebenarnya tak nak cerita sangat soal Cikgu Muhammad Fadli Saleh ni, namun memandangkan dan topik bicara kita malam ini mengkhusus kepada pendidikan dan doktor sebut soal guru. Apa sebenarnya isu yang doktor lihat tentang tindakan yang dikenakan terhadap Cikgu Muhammad Fadli, sebab ialah mengikut perkembangan terbaru katanya beliau tidak bersalah, namun dengan saya kira itu juga mungkin dipengaruhi oleh jumlah followers dia ramai di Facebook. Tetapi apa berlaku seandainya guru-guru biasa yang lain yang mungkin suaranya tidak terlalu lantang untuk didengari ataupun tak ada followers Facebook yang sebegitu ramai akan menyuarakan pendapat membela nasib anak-anak tetapi dikenakan tindakan sebegini rupa? Okey, pertama sekali Man, kalau kita lihat demi menghormati pendirian Cikgu Fadli sendiri, cikgu, kalau cikgu serang menonton, saya tidak ingin mengulas, tidak mahu mengulas berkaitan kes dan isu beliau. Kita hormati pandangan beliau, tidak mahu orang politik masuk campur. Walaupun saya lihat sekarang terloncat-loncat parti politik nak ni, tapi kita hormati pandangan riding beliau. Riding the issue. Kita hormati. Tapi yang saya ingin bawakan ialah seperti mana Man katakan tadi, iaitu Cikgu Fadli bernasib baik. Dia digugurkan tu kerana menjelang pilihan raya isu ni meletup dan beliau menyeramai follower dan beliau bersuara pada umum. Bagaimana hakikatnya, dan itu dari mulut Cikgu Fadli sendiri, bagaimana sebelum zaman kita berada di KPM dahulu, sebelum pilihan raya ke-14, yang menerima nasib seperti Cikgu Fadli itu ribuan. Dan saya sendiri, saya ingat lagi ketika menjadi menteri, melihat laporan daripada bawah ni, orang dikenakan tindakan tata tertib kerana isu politik, kerana tidak bersetuju dengan UMNO Barisan Nasional, kerana ada orang-orang UMNO Barisan Nasional di PPD, di JPN yang menukarkan cikgu tu cikgu ni. Saya kerana nanti dulu biar saya, dan ramai, dan bukan lagi rahsia jikalau mereka mengkritik sikap setengah pegawai, setengah mungkin guru besar, pengetua yang menggunakan sekolah, menggunakan untuk tujuan propaganda parti ataupun kerajaan itu. Mereka menyatakan kritikan, bantahan, itu langsung dikenakan tindakan. Ramai seperti beliau. Sebab tu saya cadangkan kepada mereka yang menerima tindakan tata tertib kerana isu-isu politik seperti Cikgu Fadli, boleh kongsikan, kita viralkan, kita tularkan. Perkara ini bukan baru. Cikgu Fadli sendiri katakan, sebelum zaman saya banyak orang menerima nasib seperti beliau, tetapi tidak ada siapa yang bela dan tak siapa nak berani cakap keluar, dan mereka dibungkam tidak boleh bersuara. Dengan saya ada kes, sebab tu saya kata doktor sebut tadi ni, saya bacakan sikit. Kami suami isteri, saya tak sebut nama dia lah. Okey, sekarang ni dah ada PhD, dah jadi pensyarah. Alhamdulillah rezeki dia mudah. Kami suami isteri juga dizalimi kerajaan BN, buang kerja sebab perpindahan menteri, timbalan menteri, KPTM, TPM, malah PM pun tidak respon surat rayuan kami. Bayangkan, gaji stop tiba-tiba, kereta, rumah, loan, yayasan pendidikan, JPA, anak-anak masih sekolah. Betapa peritnya kehidupan kami tanggung. Dia keluarkan surat rayuan kepada Perdana Menteri 10 tahun yang lepas, dan dia bawa kes ke mahkamah. Yang berhormat Si Chi Hao dulu daripada keadilan, peguam dia yang bantu kes ini, dan ada Bukit Lintang, Alhamdulillah menang. Tapi masa tu kami dah letak jawatan lepas kerana ada tawaran jadi pensyarah. Ini cerita dia. Ini di peringkat sekolah, belum di peringkat universiti lagi. Betul. Belum di kalangan siswa. Sebab itu pada 2018 ketika kita pindah AUKU sebagai satu langkah permulaan, yang mana kita rancang 2020 akan digantikan AUKU dengan undang-undang yang lebih komprehensif, lebih progresif. Tujuannya adalah untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa, untuk ahli akademik. Kita ingin pindah Akta 605A, tapi bila tukar kerajaan mereka tak mau teruskan. Kita tanyakan di parlimen pun mereka tidak berminat untuk teruskan. AUKU pun mereka tak minat, dan dalam mesyuarat contoh khas pendidikan terang-terang KPT kata mereka tidak berminat untuk gantikan. Pada mereka itu yang sebaiknya. Sebab apa? Ingin membungkam suara rakyat. Di zaman kita berikan banyak peluang. Itu dengar Cikgu Fadli ceritalah, dan kita tidak ambil tindakan kerana kita yakin bahawa itu ruang demokrasi bersuara. Tetapi ada yang diambil tindakan di zaman saya kepada salah laku seks. Itu tak boleh dimaafkan. Sexual harassment. Kepada cikgu yang culas, yang tak datang berbulan dan sebagainya, kepada mereka yang melakukan salah. Tapi kepada
cikgu yang menjadi ahli UMNO ke ahli PAS, walaupun di Facebook ni maki saya macam-macam, terang-terangan dan malah, tapi kita tak ambil tindakan walaupun itu akhlak bertentangan dengan akhlak seorang guru, dan malah ramainya ustazah kan, tapi kita tidak, malah kita lakukan apa, tarik mereka untuk menghayati tugas sebenar guru, iaitu bukan main Facebook, bukan main sosial media, iaitu mendidik anak-anak dan membentuk kemajuan murid. Dan kita terima banyak report, ada yang ustaz culas, pergi ceramah sana, ceramah sini, kuliah Zuhur, kuliah apa. Tapi kita buatkan pendekatan, okey, jangan ambil tindakan apa semua, berikan kaunseling, berikan nasihat. Walhal kalau kita nak gunakan kuasa lah time tu ramai kita boleh ambil tindakan. Ramai dah kena sack dah. Dalam yang list ramai. Ketua bahagian semua apa ada. Betul. Dan sekarang ni mereka bermarajalela balik. Sebab tu apa yang berlaku pada Cikgu Fadli bukan benda yang asing. Inilah amalan kezaliman dilakukan oleh BN dan juga UMNO dan diteruskan oleh PN, dan kalau mereka kembali berkuasa, mereka akan lakukan lebih teruk lagi selepas ni. Kenapa? Kita bukan cakap kosong. Mereka telah buktikan. Track record mereka 60 tahun itu telah ada, dan track record PM yang dalam 30 bulan ternyata ada, dan track record kita walaupun 22 bulan juga jelas terbukti. Maksudnya selepas ini walaupun guru-guru terbeban, doktor sebut burn out, depression, ramai nak berhenti kerja, mereka tak boleh bersuara langsung lah macam ni. Tak boleh. Walhal mereka lihat sendiri kesan daripada banyak yang dilaksanakan pada hari ini, menyusahkan guru, membebankan anak-anak dan ibu bapa. Kalau kita lihat ramai yang komplain, tetapi tidak ke mana benda tu. Okey, doktor sebut ibu bapa. Saya bacakan sedikit dapatan saya daripada media sosial. Beg berat, bahaya pada murid. Apa tindakan doktor waktu jadi menteri? Dia boleh cek pada tahun 2018, ketika Cikgu Fadli bawa isu ni, kita terus keluarkan Berkeliling kepada sekolah, berkeliling kepada guru-guru, berkeliling kepada ibu bapa sendiri. Kita buat jadual anjal. Hari ini kita pergi ke laman KPM, hilang perkeliling tersebut. Masalahnya doktor, lepas doktor tak jadi Menteri Pendidikan, anak saya beg pun dah ke belakang, berat. Ya, betul. Itu masalah dia. Dia orang terus ubah semata. Ya. Ini teruk. Itu yang berlaku. Walhal sepatutnya bila selepas berlaku pandemik, kita bersedia untuk melakukan great reset ataupun perubahan yang drastik. Peluang dah ada. Agung titahkan pada September 2021, libatkan semua pihak untuk kita buat rombakan pelan jangka masa panjang pendidikan. Jangan berpolitik dalam pendidikan. Ini tidak berlaku, dia tidak lakukan. Dan malah kita lihat, kalau di zaman kita dulu, kita libatkan semua pihak, sama ada NUTP, NGO, akademik, semua terlibat. Cerita solar Rosmah ni kata semua dah tahu. Iaitu solar mah 360 kita tahu sekolah di Sabah, di Sarawak masih banyak yang tak ada elektrik walaupun kita dah 60 tahun merdeka. Jadi mereka gunakan generator. Kan? Isunya kenapa tak tarik elektrik? Ada tempat yang memang jauh di pedalaman, tetapi banyaknya tempat itu saya pergi ke sekolah tersebut dan saya nampak tiang elektrik di depan sekolah. Di depan sekolah. Ada mungkin 50 meter, ada mungkin 100 meter, tetapi tak ada masalah, boleh ditarik. Ada tiang je lah. Tak, elektrik ada. Tetapi tidak ditarik ke sekolah. Okey. Kenapa, Man? Kerana kalau tarik elektrik pergi sekolah, kroni-kroni, ketua bahagian dan juga cukong-cukong ni tak ada projek. Job solar habis lah. Job solar habis. Diwujudkan projek job solar itu, yang bernilai 1.3 bilion bukan untuk anak-anak ni bersekolah. Kalau betul ikhlas untuk bantu anak-anak bersekolah, kita tarik elektrik tu. Tetapi untuk bagi projek dekat kroni, projek dekat Rosmah yang ambil ratusan juta itu, yang mana kalau kita lihat projeknya gagal, mesin itu yang bernilai berapa bilion itu, ada supplier dieselnya, ada maintenance, itu semua projek. Dan ini memang sikap UMNO. Itu kalau kita lihat di zaman Mazhar Khalid. Tetapi yang kena Rosmah, sebab Rosmah ambil terang-terangan kan. Jadi beliau didapati bersalah. Di zaman sebelum Mazhar Khalid, projek satu Bestari Net bilion juga habis, dan itu gagal. Dan saya sebut dalam buku saya, memori bukan memoir, itu gagal sebab tu di zaman saya, apabila habis kontrak itu kita tak sambungkan. One Bestari Net. Kita tak sambungkan. Habis kontrak. Walaupun presiden parti saya pada waktu itu menghadap kepada pengerusi parti, suruh saya sambung. Saya kata, mengapa kita sambung perlu habiskan ratusan juta yang kita boleh gunakan untuk pendidikan anak-anak, walhal kita boleh dapat free, iaitu Google Classroom.
Google Classroom percuma. Bayangkan 3 perjumpaan dengan Perdana Menteri pada waktu tu, beliau tak percaya Google Classroom itu percuma. Sebab dia kata Presiden parti beritahu dia tidak percuma. Sebab apa? Kerana sebelum tu dibayar ratusan juta untuk frog BLE, walhal kita boleh gunakan Google Classroom yang zero cost dan lebih efektif. Lebih efektif dan lebih menyelamatkan anak-anak kita. Bayangkan ratusan juta itu kalau digunakan benar-benar untuk disambungkan internet, infrastruktur sekolah, itu boleh selamatkan pendidikan anak-anak di luar bandar. Tak adalah yang kita lihat naik sungai, naik bot dan sebagainya. Dan tak adalah sekolah-sekolah taif. Sekolah taif di zaman kita lihat bagaimana. Kita tak cukup duit, kita bincang dengan Kerajaan Negeri Sarawak. 1 bilion. Ni yang diorang komen 1 billion man. 1 billion dollar man kan? 1 billion dollar man. Ya, sebab saya ingat, sebab bila orang baca, saya takut nanti orang salah anggap, orang ingat Dr. Mazli sakau 1 billion dollar. Apa cerita Dr. 1 billion dollar man? Okey, 1 billion dollar begini. Kita lihat, kita nak perbaiki sekolah taif. Kerajaan Sarawak dalam perbincangan dengan Ketua Menterinya menawarkan, dia kata dia boleh perbaiki 1000 sekolah di Sarawak yang bernilai 1 bilion itu kontra hapusnya hutang negeri Sarawak dengan Kerajaan Pusat. Kita bincang 2-3 siri. Setiap kali saya pergi tengok sekolah taif, saya akan berjumpa dengan Ketua Menteri. Akhirnya beliau bersetuju buat proposal itu, saya bawakan ke Kabinet. 2-3 kali akhirnya dia bersetujui. Perdana Menteri bersetuju dan Menteri Kewangan juga bersetuju. Itu di zaman kita. Tukar kerajaan senyap sepi. Senyap sepi. Dan kita tak tahu. Lebu terus perancangan tu. Saya tak tahu apa yang berlaku. Tetapi tak nampak apa-apa. Yang penting di zaman kita, kita nak pastikan bukan sekadar perancangan, bukan sekadar kita umumkan, kita nak pantau. Maka kita buat dashboard. Pemantauan pembaik pulihan dan pembinaan sekolah taif. Dan juga di post cabinet meeting, setiap minggu itu saya akan pantau. Bagi pihak pembangunan KPM, mereka kena buat report dan mereka akan kirimkan report sekolah-sekolah yang dibangunkan. Sebab itu kita lihat di Putrajaya, kita berjaya selesaikan masalah tak cukup kelas. Kita bina dalam tempoh 2 bulan saja. 2 bulan. Dan sekolah taif di zaman kita dalam tempoh setahun 600 lebih, hampir 700. Kita berjaya baik-baik pulih. Dan kalau diberikan 5 tahun, kita akan berikan titik noktah terhadap sekolah taif. Bayangkan Man, kita dah 60 tahun merdeka, saya pergi ke sebuah sekolah tu. Sekolah masih sekolah kayu. Saya boleh goyang sekolah tu. Saya ni bukan hak. Bergegar apa? Goyang ke saja? Saya ni bukan hak. Katik je orangnya pun. Saya boleh gegar kan? Ada sekolah yang saya ambil gambar tu, saya boleh tangan masuk sebab berlubang. Ya, itu boleh dengan infrastruktur. Sebab tu kalau saya katakan, kalau kita telah diberi peluang 2 tahun pelajar tidak ke sekolah, sepatutnya belanjawan yang kita boleh jimatkan, kita boleh gunakan sepenuhnya, baik pulih infrastruktur sekolah. Kalau boleh setiap sekolah itu jangan ada ketinggalan.